Okay, hai, saya Okay, hai, Assalamualaikum. Bersama saya Rahma Zulkifli dalam Sharing is Love. Okay, so hari ni saya nak bercerita tentang isu sedikit lah tentang isu hukum mengambil upah dalam mengajar Al-Quran. Okay, sebabnya saya sendiri pun dah dah kena ataupun dah alamilah klien-klien yang macam marah saya, bercakap agak kasar. Kenapa perlu ambil upah? Kenapa tak free? Kenapa nak kena ambil Al-Quran? Kamu ni ambil keuntungan atas agama, dan macam-macam lagi. Dan ada juga yang mesej saya cakap kalau free nak belajar, kalau tak free saya tak nak. Macam itulah, sampai tahap macam tu sekali. Anunya pasal hukum mengambil Al-Quran ni, para ulama berselisih pendapat lah. 3 bahagian lah, 3 pendapat. Okey, di mana yang pertama dilarang mengambil upah. Okey, kebanyakan tu adalah ulama-ulama mutaqaddimin. Kedua pula boleh mengajar tapi tanpa syarat. Kalau orang bagi hadiah, boleh menerima. Selalunya ramai jugalah orang yang macam ni. Maksudnya dia tak nak pun letakkan syarat apa-apa. Tapi kalau orang tu nak bagi hadiah, kita boleh terima. Dan hukum ni pun dibolehkan juga, tiada masalah. Dan yang ketiga adalah orang yang mengajar dengan upah. Dan ini juga tidak ada masalah. Walaupun para ulama itu berselisih pendapat, terjadi pada 3 hukum, tetapi 3-3 hukum ni boleh digunakan. Bukannya kita nak bergaduh, berhentam, masing-masing nak penang pendapat masing-masing. Sedangkan para ulama yang memang ada ilmu, yang ada hujah masing-masing pun tak bergaduh sesama sendiri, hormat pandangan masing-masing, apatah lagi kita yang memang hadis pun tak pernah nak hafal, tak pernah nak tahu dalam otak apa dia, kita nak berhujah seolah-olah kita yang betul. Okey, jadi kenapa saya nak cakap kat sini kita dibolehkan untuk mengambil upah? Kerana memang ulama sendiri membenarkan, dan kebanyakannya adalah ulama mutaakhirin. Untuk kenapa? Kerana untuk maslahah umat Islam itu sendiri. Isu dia mudah je. Dia senang cerita macam ni. Kalau dulu, ni ada jugalah yang mengatakan, kalau dulu kenapa dikatakan dilarang ambil upah dan mereka berpegang pada pendapat tu? Sebabnya pada zaman dahulu, para pemerintah itu sendiri membayar ataupun memberi gaji kepada para muazzin, kepada para ustazah yang mengajar Al-Quran. Sebabnya kerajaan sendiri dah pun memberi upah ataupun membayar gaji mereka. Bila orang-orang yang dikatakan untuk mengajar Al-Quran ni dilarang untuk ambil upah, maka mereka terpaksa berhenti untuk mengajar dan mereka terpaksa untuk buat kerja lain lah, untuk menyara hidup mereka, untuk menyara hidup keluarga mereka. Jadi benda tu membuatkan akhirnya tiada orang yang nak mengajar. Dan bila tiada orang mengajar, siapa yang nak belajar? Betul tak? So macam mana Islam tu nak berkembang? Dan macam mana Islam itu sendiri dapat disebarkan? Kebanyakannya para ulama mutaakhirin membenarkan untuk mengambil upah. Mereka menggunakan hujah dan dalil daripada hadis daripada Imam Bukhari yang sangat panjang lah. Dia menceritakan tentang seorang hamba Allah ni. Dia terkena something lah, saya tak ingat. Tapi orang tu merawat hamba Allah ni dengan menggunakan ayat-ayat Allah lah, maksudnya katakan ruqyah kan. Dan semua mempersoalkan semua tu. Jadi mereka bila pulang ke Madinah, mereka bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah membenarkan dan mengatakan yang paling berhak kalian mengambil upah ke atasnya adalah dengan mengajar kitab Allah. Okey, jadi berdasarkan apa yang saya cakap tadi tu, memang sebenarnya tak salah lah untuk kita mengambil upah. Tetapi haram ke atas kita kalau kita memang bertujuan untuk menggunakan ayat Quran ataupun kita menggunakan agama ni untuk kita mengaku keuntungan. Itu tidak boleh. Tetapi kita bolehlah ambil upah tu untuk sebagai sara hidup kita. Macam itulah. Ataupun orang bagi hadiah kat kita. Sebab benda tu tak salah. Sebab memang saya bagi tahu tadi ada hukum yang mengatakan kita boleh mengajar ataupun kita berceramah ke apa tanpa syarat. Sebabnya bila orang bagi hadiah, benda tu boleh. Bila dikatakan boleh pula, dikatakan pula isu boleh tak menetapkan harga. Okey, benda tu boleh, tiada masalah, tetapi dengan syarat, dengan persetujuan dua pihak. So kalau dia nak tetapkan harga dan belah sana bersetuju, maka itu boleh, tiada masalah.
Yang terbaik adalah dengan mengikut uruf setempat atau kebiasaan ataupun adat ataupun kebiasaan ni lah kita mengambil upah macam mana. Kalau selalunya memang zaman sekarang ni dah standard, kalau berceramah sekali pergi 100-200, standard macam tu tak ada masalah, mengikut kebiasaan. Saya nak teorikan secara mudah. Bila kita pergi ke cikgu-cikgu tuition ataupun cikgu yang ajar maths, ajar bahasa Inggeris, kita akan tanya berapa harga dan kebanyakannya semua RM50 dan semua tu buatkan tak ada masalah pun kita nak membayarnya. Ataupun ke kelas taekwondo ke apa, bayar bulanan kadang-kadang sampai mencecah 2 ke 300, tiada masalah. Tetapi kebanyakannya cikgu-cikgu agama ni jaranglah ambil yang tinggi, kebanyakannya syukur-syukur untuk sehari hidup. Tetapi itu pun menjadi persoalan. Jadi persoalan mudah saya nak tanya, adakah anda membayar cikgu tuition maths anda tu menilai ilmu maths itu ataupun kerana membayar upahnya sebagai seorang cikgu? Sebenarnya kita menilai ilmu maths atau sains yang dia mengajar tu, adakah ilmu maths itu bernilai RM50 sejam? Tetapi kenapa dipersoalkan kami menjual agama? Sedangkan kami tidak menilaikan langsung pada sejam tu adalah harga kepada ilmu. Kenapa tidak dipersoalkan sebegitu dalam pelajaran maths atau everything, tetapi Al-Quran dipersoalkan kerana anda ataupun kerana kita semua lupa kita membayar seseorang itu atas masanya, atas tenaganya. Upah kepada apa yang dia buat, apa yang dia mengajar tu, pada masa dia, bukan pada ilmu itu. Dan sebaik kadar upahnya, uruflah. Kalau kita ajar ataupun minta ke bagi ke anak-anak ajar kelas mat boleh bayar RM50. Ni ustazah minta 30 pun dah berat. Sebaiknya yang terbaik sebenarnya kalau belajar mat minta 50, apa salahnya ustazah tak 50? Tapi semua tu berbalik kembali sebab jangan lupa ada setengah orang yang dah pun berduit. So dia tak memerlukan upah untuk mengajar orang, sebab itulah dia boleh mengajar orang. Jadi kesimpulannya saya nak bercerita semua ni sebab saya nak bagi tahulah kenapa ada yang mengambil upah dan kenapa relevannya untuk mengambil upah pada zaman sekarang. Nasihat kepada orang ataupun para sahabat yang mengambil Al-Quran mengambil upah dalam mengajar Al-Quran, berhati-hatilah dan sentiasa bersihkan niat. Jangan sesekali mengajar tu untuk mengaut keuntungan, tetapi cukuplah untuk kita sebagai sara hidup kita dan betulkan niat betul-betul. Okey, dan nasihat kepada masyarakat di luar sana. Anda sebenarnya banyak pilihan. Anda ada ustaz yang mampu, yang boleh mengajar tanpa menerima bayaran. So, pergilah pada mereka sekiranya anda tidak mampu. Macam free dapat pergi ke masjid ke. Dan untuk mereka yang berkemampuan pula, janganlah mempersoalkan berapa ataupun selagi mana ustaz atau ustazah tu menetapkan harga yang berpatutan dan sesuai dengan uruf. Kalau tak nak, cakap je tak nak. Tak perlulah nak berbalah ataupun nak menegakkan pandangan ataupun bergaduh ke. Kita sebagai umat Islam kenalah saling support menyupport. Sebabnya kalau kita bantu tenaga pengajar tu, kita bagi mereka seikhlas yang mampu, anda pun belajar dengan baik. So insya-Allah kita sama-sama boleh menyebarkan agama Islam itu dengan lebih baik, lebih tersebar. Jadi apa yang saya harapkan hanya satu, moga apa-apa pun yang kita lakukan biarlah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala.